Program E-Belajar Matematik Tingkatan 1 Bab 8 Garis dan Sudut. Bersama guru anda, Cikgu Halimatun binti Rasidi dari SMK Sungai Rambai. Di dalam bab ini, kamu akan mempelajari bab yang bertajuk Garis dan Sudut. Standard kandungan 8.2 Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Standard pembelajaran 8.3.4 menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang apabila nilai sudut lain diberi. 8.3.5 mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar. 8.3.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita kembali pada hari ini dalam pembelajaran seterusnya. Sebelum cikgu bermula, seperti biasa, diharap murid-murid dapat bersedia dengan buku teks masing-masing dan buku catatan. Sila buka buku teks anda, muka surat 191. Standard pembelajaran pada hari ini ialah menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang apabila nilai sudut lain diberi. Bagaimanakah anda menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang? Okey, sila lihat contoh yang diberi di sini. Okey, ada garis selari, 3 garisan selari, okey, dan 2 garisan rentas lintang. Dalam rajah di sebelah, PQ, RS dan TU ialah garis selari. Cari nilai A, B dan C. Dalam pembelajaran lepas, kamu telah mengetahui tentang sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Okey, jadi kita nak kaitkan dengan soalan kita di sini. Okey, sila lihat sudut A yang kita nak cari. Okey, A kedudukannya, okey, di sini. Okey, A kedudukannya di sini. Okey, A ni, okey, kita kaitkan dengan sudut-sudut lain yang diberi. Okey, kita boleh kaitkan dengan sudut apa? Okey, garisan selari PQ dengan garisan selari RS. Okey, rentas lintang AB. Okey. Ni kita boleh kaitkan sudut apa? Okey, sudut selang seli. Okey, jadi kita dapat A sama dengan A sama dengan apa ciri-ciri sudut selang-seli? Ciri-ciri dia saiz sudutnya adalah sama. Jadi kita tulis A sama dengan 60 darjah. Okey, sebab A sudutnya selang-seli dengan 60 darjah. Okey, jadi kita boleh kaitkan di sini. Kenapa A 60 darjah? Sebab A ni adalah sudut selang-seli. Okey, kita lihat pula B. Okey, cuba kita fikirkan B. Okey, B. B di sini. Okey, kita lihat garis selari. Okey, garis selari 3 ni mungkin ada kegunaan dia. Okey, kita tengok garisan selari PQ dengan garisan selari TU dan rentas lintang CD. Okey, saya keluarkan dia. Okey, 118 di sini. Okey, B di sini. Itu sudut apa tu? Yang ini adalah sudut sepadan. Apa ciri-ciri sudut sepadan? Saiz sudutnya sama. Jadi kita boleh katakan B sama dengan 118. Okey, sebab B ni adalah sudut sepadan dengan 118.
Okey, seterusnya kita cari C. Okey, C di sini. C dengan B. Okey, kita kaitkan C dengan B. Saya keluarkan. C kita tak tahu. B kita dah tahu. B tadi berapa? B 118. Okey, B 118. Apa kaitannya dengan sudut C? Sudut C dengan 118 ni adalah sudut pedalaman. Apa ciri-ciri sudut pedalaman? Okey, ciri-ciri sudut pedalaman adalah hasil tambah dua sudut ialah 180 darjah. Jadi kita boleh buat persamaan C tambah 118 sama dengan 180 darjah. Jadi C sama dengan 180 darjah tolak 118 darjah. Okey. Jadi berapakah saiz sudut C? Okey, saiz sudut C ialah 62 darjah. Okey, yang ini kaitan sudut pedalaman. Okey, B kaitan sudut sepadan dan A kaitan sudut selang-seli. Okey, jadi untuk menyelesaikan soalan ini, kamu kena perhatikan garisan selari dan garisan rentas lintang yang diberi pada raja. Kamu boleh kaitkan sama ada sudut yang hendak dicari itu ada kaitan dengan sudut selang-seli, sudut sepadan atau sudut pedalaman. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, dah faham contoh yang cikgu beri tadi. Sekarang sila buat latihan sendiri. Okey, daripada buku teks anda, muka surat 191. Latih diri 8.3D. Di situ terdapat dua soalan yang kaitan garis selari dan rentas lintang. Kaitkan dengan sudut-sudut yang kamu tahu, iaitu sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Diharap semoga anda berjaya. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita. Untuk standard pembelajaran seterusnya ialah mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar. Apakah sudut dongak dan sudut tunduk? Kalau dongak, dongak. Kalau tunduk, kamu tunduk. Okey, kalau lihat raja yang diberi ni, konsep sudut adalah sangat penting dalam bidang ukur tanah. Juru ukur tanah menggunakan sudut untuk menentukan jarak antara sudut yang diukur ialah sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, bagaimana kita nak tentukan sudut dongak dan sudut tunduk ni? Okey murid-murid, sila lihat aktiviti penerokaan 6, muka surat 192. Di dalam aktiviti ini, tujuannya ialah untuk mengenal sudut dongak dan sudut tunduk. Arahan, meneroka sendiri sebelum pembelajaran bermula dan berbincang dalam kumpulan 4 orang murid semasa pembelajaran. Buka folder yang dimuat turun pada muka surat yang dinyatakan. Okey, sila buka fail. Okey, saya boleh tunjukkan juga di sini, murid-murid boleh lihat. Pilih sudut dongak. Okey, saya pilih sudut dongak. Paparan menunjukkan titik A dan titik B pada aras tidak sama. Okey, kamu boleh lihat titik A dengan titik B pada aras tak sama. Okey, jika saya klik sudut dongak ni, maka ia menunjukkan sudut sudut dongak A dari B. Okey, bermaksud dari B. Okey, saya gerakkan B ni. Okey, dari B mendongak tengok A. A berada di atas. Jadi ini disebut sudut dongak A dari B.
Okey, kalau saya letak A-nya di sini, okey, sebelah kanan. Okey, jadi garis mengufuk B, okey, dan dia dongak menghadap A. Jadi ini menunjukkan sudut dongak A dari B. Okey, seterusnya kalau saya seretkan A ni di bawah. Boleh kamu nampak apa yang terjadi? Bila saya seretkan A ke bawah, sekarang ni B berada di atas, A berada di bawah. Ini menunjukkan okey, sudut dongak B dari A. Okey, tadi A berada di atas. Ia dinamakan sudut dongak A dari B. Kalau A berada di bawah, sudut dongak B dari A. Boleh nampak murid-murid? Okey, seterusnya kalau saya klik pula sudut tunduk. Sila lihat paparan raja point A ataupun titik A dan titik B. Apa yang kamu perhatikan? Ia disebut sudut tunduk A dari B. Bermaksud tunduk tu yang berada di bawah lah. Sudut tunduk A dari B. B yang tunduk, A berada di bawah. Kalau saya letak A di atas, okey, maksud A yang tunduk, B duduk di bawah. Jadi dia disebut sudut tunduk B dari A. Okey. Jadi kalau kamu perhatikan animasi yang ditunjukkan, bincang dengan rakan anda tentang sudut dongak dan sudut tunduk. Apa yang kamu faham selepas kamu lihat animasi yang ditunjukkan? Bagaimanakah kedudukan A dan B dikaitkan dengan sudut dongak dan sudut tunduk? Jika A berada di aras yang lebih tinggi daripada B atau sebaliknya, terangkan sudut dongak atau sudut tunduk antara A dengan B. Bincang dengan rakan anda dan nyatakan kesimpulan yang boleh dibuat tentang sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, murid boleh tak buat kesimpulan? Hasil daripada aktiviti penerokaan 6 tadi, didapati bahawa apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi, sudut antara penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut dongak. Okey, sila lihat contoh gambar raja di bawah di sini. Jeffrey melihat burung di atas, dan dia mendongak. Jadi garisan arah penglihatannya dengan garisan mengufuk di sini, maka terbentuk sudut A. Sudut A ialah sudut dongak burung itu dari penglihatan Jeffrey. Dan yang kedua pula, apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih rendah, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut tunduk. Sila lihat contoh gambar raja di bawah. Ini nama dia Kim. Kim dia melihat kucing yang berada di bawahnya, iaitu lebih rendah daripada aras matanya. Maka terbentuklah sudut di antara garis mengufuk dan garis arah penglihatannya. Sudut B terbentuk. Dan sudut B ini disebut sudut tunduk kucing itu dari penglihatan Kim. Jelas murid-murid? Yang tunduknya bukan kucing, yang tunduknya Kim. Sebab itu dikata dari penglihatan Kim. Begitu juga sudut A tadi. Sudut A ialah sudut dongak burung, bukan burung yang dongak. Yang dongak adalah Jeffrey. Sebab itu dikatakan sudut A ialah sudut dongak burung itu dari penglihatan Jeffrey. Jelas murid-murid? Okey, mari kita lihat contoh di sini. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan David dan Umi di dua buah bangunan pada tanah mengufuk. Lukis dan labelkan sudut A yang mewakili sudut dongak Umi
dari Devi. Okey. Kalau dalam situasi ini, bila kita nak lukis sudut A, okey, sudut dongak Umi dari Devi. Siapa yang mendongak? Okey, siapa yang mendongak? Umi ke Devi? Dari Devi. Jadi Devi yang mendongak. Devi dongak tengok siapa? Tengok Umi. Kan? Tengok Umi. Jadi kamu kena lukiskan garisan mengufuk pada Devi. Lukiskan juga garisan pandangan mata Devi ke Umi. Antara dua garisan ini terbentuk sudut. Sudut apa? Sudut dongak. Apa nama sudut ni? Sudut A. Okey. Seterusnya kita nak lukiskan sudut B. Nak lukiskan sudut B. Mana kedudukan B? Mewakili sudut tunduk Devi dari Umi. Siapa yang tunduk? Tunduk Umi. Sebab Umi berada di atas kan? Jadi Umi yang tunduk. Umi tunduk tengok siapa? Tengok Devi. Jadi lukiskan garisan mengufuk daripada Umi. Okey, garisan mengufuk daripada Umi. Okey. Dan garisan pandangan mata Umi ke Devi, maka terbentuk sudut tunduk. Kita labelkan B. Boleh faham murid-murid? Senang kan? Okey, jadi penyelesaian kita boleh lukiskan seperti yang saya tunjukkan di sini. Okey? Jelas? Senang kan? Seperti biasa, untuk mantapkan lagi kefahaman kamu, sila buat latihan muka surat 194 daripada buku teks anda. Latih diri 8.3E. Okey, ada satu soalan yang bergambar. Sama juga cara seperti contoh yang cikgu tunjuk tadi. Kamu kena lukiskan. Okey, lukis dan label sudut dongak dan sudut tunduk. Cuba buat. Dan boleh buat semakan jawapan daripada buku teks anda. Standard pembelajaran seterusnya adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Bagaimana anda nak menyelesaikan masalah? Kita lihat contoh di sini. Okey, kita lihat contoh di sini. Apakah contohnya? Okey. Contohnya dalam gambar raja diberi. Okey, POT, QOU, PQR dan VOR ialah garis lurus. Cari nilai X. Okey. Untuk yang pertama, kita cari nilai X. Mana X? Okey, X kedudukannya di bawah sini. Okey, cuba kita cari-cari manakah ada kaitan dengan garis selari yang diberi. Okey, kita boleh lihat yang pertama garisan selari ni. Okey, 62 diberi. 62. Okey, diberi di sini. Okey, kita boleh katakan sudut sepadan dia di bawah sini. Ni sudut apa? Q, O, A. Yang ini P, V, O. Okey, jadi kita boleh katakan sudut PVO sama dengan sudut Q, sudut Q, O, A. Q, O, A. Sama dengan 62 darjah. Okey, kita boleh tuliskan di sini. Dekat raja 62. Okey. Kita perhatikan pula PQO dengan QOS. Okey, saya keluarkan di sini. Okey, ini garisan selari. Okey, ini 110. Okey, saya lukiskan lagi sekali. Okey, saya lukiskan lagi sekali. Saya keluarkan gambar rajanya.
Okey. Okey, ini garisan selari P, Q, O, S. P, Q, O, S. Yang ini 110. Okey, dia sama dengan Q, O, S. Okey, jadi kita nyata di sini sudut P, okey, sudut P, Q, O sama dengan sudut Q, O, S. Sama dengan 100, berapa? 110 darjah. Okey, kalau kita perhatikan dekat gambar raja ni, okey, 110 ni adalah gabungan antara 62 dengan X. Jadi, kita katakan di sini X kalau digabungkan dengan 62 darjah, okey, sama dengan 110 darjah. Jadi, berapa nilai X? X sama dengan 110 darjah tolak 62 darjah. Okey, kamu boleh kira jawapannya ialah 48 darjah. Okey, jadi kita boleh dapat di sini jawapan X ialah 48 darjah. Boleh faham murid-murid? Kita kaitkan dengan sudut sepadan dengan sudut selang-seli. Okey, murid-murid kena bijaklah berfikir manakah yang sesuai dengan sudut selang-seli, sudut sepadan. Sila lihat garisan selari yang diberi. Perhatikan betul-betul garisan selari dia dan rentas lintang yang diberi. Kaitkan dengan sudut yang kita hendak cari. Okey, baiklah. Seterusnya, kita selesaikan soalan B. Mari kita lihat soalan B. Andaikan PV sebagai garis mengufuk dan sudut PVO ialah sudut O dari V. Cari sudut dongak P dari O. Okey. Sebelum kita menyelesaikan masalah ini, seperti biasa, kita lihat maklumat yang diberi. PV ialah garis mengufuk. Okey, sila lihat raja. Kita lihat PV garis mengufuk. Sudut PVO ialah sudut tunduk O dari V. Okey, dari V ditunduk ke O. Okey, sudut tunduknya adalah 62 darjah. Cari sudut dongak P dari O. Okey, di manakah kedudukan sudut dongak V? Sudut dongak P dari O. Okey, P di atas, O di bawah. Okey, jadi O dongak pergi tengok P. Jadi kedudukan sudutnya adalah yang saya tandakan di sini. Okey, apa nama sudut yang saya tandakan di sini? Okey, betul sudut P O Q. Okey, sudut POQ ni adalah bersamaan dengan sudut dongak P dari O. Okey, jadi kita nak cari dulu sudut POQ. Okey, bagaimana kita nak tentukan sudut POQ ni? Sila lihat rajah. Okey, dan sila lihat garis selari yang diberi. Mungkin boleh membantu. Dan sila lihat juga sudut-sudut yang diberi. Okey, kita lihat sudut 62 darjah. Kita lihat juga sudut 75 darjah. Dan kita lihat juga sudut POQ. Okey, kalau kita gabungkan, okey, sudut-sudut tersebut, kita tambahkan semua, okey. Dan kita lihat kedudukan garisan selari PV dan QOU. Okey, kita boleh kaitkan dengan, okey, saya keluarkan gambar rajanya di sini. Okey. Kita boleh kaitkan dengan sudut apa? Sudut pedalaman. Sudut pedalaman ni kalau kita tambahkan semua sudut dia, hasil tambah sudutnya ialah 180. Okey, jadi kita boleh rancang penyelesaian kerja kita. Sudut, okey, sudut POQ kita tambah dengan 75 darjah. Kita tambah dengan 62 darjah. Hasil tambah sudutnya ialah itu adalah sudut kedalaman 180 darjah. Okey, jadi kita boleh cari sudut POQ.
Sudut POQ adalah 180 darjah. Kita tolak 62 darjah. Dan kita tolak satu lagi sudut 75 darjah. Hasil tolak sudut tersebut ialah 43 darjah. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat di sini, oleh kerana kita kata tadi sudut dongak P dari O bersamaan sudut POQ, maka kita boleh buat kesimpulan sudut dongak P dari O ialah 43 darjah. Boleh faham murid-murid? Okey. Kamu tak boleh berhenti setakat tulis sudut POQ sama dengan 43 darjah. Sebabnya kehendak soalan bukannya suruh cari sudut POQ. Okey, jadi kamu perlu menjawab apa kehendak soalan. Dia suruh cari sudut dongak P. Okey, sudut dongak P dari O ialah 43 darjah. Jadi kita kena nyatakan jawapannya di bawah sini supaya dia menjawab soalan di atas. Boleh faham murid-murid? Okey. Seperti biasa, untuk murid-murid lebih mahir lagi dalam standard pembelajaran ini, diharap murid-murid dapat buat latihan daripada buku teks Matematik Tingkatan 1, muka surat 194, iaitu latih diri 8.3F. Selain daripada itu, murid-murid juga boleh buat latihan daripada muka surat 195, mahir diri 83. Di dalam mahir diri ini, terdapat 6 soalan. Diharap murid-murid mencuba sebaik mungkin untuk menyelesaikan setiap soalan. Dan boleh buat semakan jawapan di belakang buku teks. Semoga berjaya. Terima kasih murid-murid kerana telah mendengar pengajaran cikgu dari awal hingga ke hujungnya. Harapan cikgu semoga murid-murid mendapat ilmu yang disampaikan oleh cikgu tadi dengan sebaik mungkin. Semoga berjaya.